Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ada dua perkara sering dilanggar ahli Dewan Rakyat dalam persidangan, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan larangan penggunaan ungkapan kurang sopan serta bersifat seksis. Ini menyebabkan Dewan Rakyat tidak ubah kadangkala seperti pasar, malah ibarat kelas budak nakal sukar dikawal peraturan, sekaligus menghilangkan penghormatan masyarakat terhadap mereka. Jika dahulu hal sedemikian tersembunyi lantaran ketiadaan rakaman atau siaran langsung, kini masyarakat sudah dapat menyaksikan segala-galanya. Dewan Rakyat sepatutnya berperanan sebagai entiti legislatif, membuat undang-undang dan akta. Malangnya mereka menduduki kerusi mulia itu tanpa segan silu, melanggar peraturan sedia dimaklumi. Menurut peraturan Dewan Rakyat, penggunaan bahasa Melayu dalam sidang ialah satu kewajiban atau hak, bukannya suatu keistimewaan, manakala bahasa Inggris hanya boleh digunakan selepas mendapat perkenan tuan yang dipertua. Malangnya, ada ahli parlimen dengan sewenang-wenang dan bangga menggunakan bahasa Inggris tanpa kebenaran. Walaupun ada ketikanya mereka meminta izin selepas bercakap. Mereka hanya bersandar pada frasa dengan izin selepas mengeluarkan bahasa Inggris tanpa menunggu maklum balas daripada yang dipertua Dewan. Malah, kadangkala tonggok peneraju persidangan pun terkeluar bahasa Inggris. Bahasa Inggris jelas menjadi senjata melengkapkan pesona seseorang ahli dewan bahawasanya mereka mempunyai nilai keintelektualan yang status sosial tinggi. Bahasa Inggris menjadi tanda aras kehebatan seseorang, tidak boleh ditinggalkan biarpun dengan hanya mengucapkan sebaris ayat. Selain itu, penggunaan bahasa kurang sopan atau bersifat seksis menyalahi peraturan mesyuarat perkara 36/4 juga terlalu berleluasa hingga sukar dikawal. Bertempiklah speaker atau timbalannya untuk meredahkan keadaan, tetapi maki hamun seperti tiada batasan lagi. Inilah masalah menghantui persidangan Dewan Rakyat, sedangkan rakyat menyerahkan mandat kepada mereka untuk memberikan contoh dan teladan baik sebagai pemimpin menjaga tata tertib. Sampai bilahkah situasi sebegini mewarnai Dewan Rakyat? Atau memang perangai mereka seharusnya dikekalkan begitu bagi memberikan merit kepada seorang wakil rakyat berani? Jika keadaan itu mahu diredahkan, apakah kaedahnya? Dalam konteks ini, ada dua kaedah dapat memastikan pelanggaran peraturan itu tidak berlaku, yaitu pertama, secara ideologikal atau pendidikan sahsia, manakala kedua penguatkuasaan peraturan dengan hukuman bersesuaian. Bagi memastikan semua ahli Dewan Rakyat boleh berbahasa Melayu dengan betul dan baik, semua parti hendaklah menyaring calon pilihan raya dengan ketat bagi mengelakkan wujudnya ahli parlimen tidak pandai berbahasa Melayu. Hal ini dapat dilakukan jika semua parti menyedari penting bahasa kebangsaan dikuasai wakil mereka. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan persembahan sama seperti maksud peribahasa, 10 jong masuk ke pelabuhan, anjing tetap bercawat ekor.
Sekiranya semua ahli Dewan Rakyat itu sedia bijaksana menggunakan bahasa Melayu, tetapi tetap bersikap degil daripada mengikut peraturan, hukuman penggantungan daripada menghadiri sidang mesti dikuatkuasakan sepenuhnya. Namun, bukanlah mudah bagi yang dipertua untuk menggantung atau mengusir ahli dewan pada setiap masa, kerana itu hanya mengurangkan perbahasan. Bahkan, mereka digantung memperoleh merit pula sebagai wakil rakyat berani. Oleh itu, sistem denda dengan pemotongan allowance kehadiran mereka seperti turut disentuh dalam akhbar ini Ahad lalu, menjadi alternatif terbaik walaupun tidak terlalu menjejaskan mereka. Ada dua perkara sering dilanggar ahli Dewan Rakyat dalam persidangan, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan larangan penggunaan ungkapan kurang sopan serta bersifat seksis. Ini menyebabkan Dewan Rakyat tidak ubah kadangkala seperti pasar, malah ibarat kelas budak nakal sukar dikawal peraturan, sekaligus menghilangkan penghormatan masyarakat terhadap mereka. Jika dahulu hal sedemikian tersembunyi lantaran ketiadaan rakaman atau siaran langsung, kini masyarakat sudah dapat menyaksikan segala-galanya. Dewan Rakyat sepatutnya berperanan sebagai entiti legislatif, membuat undang-undang dan akta. Malangnya mereka menduduki kerusi mulia itu tanpa segan silu melanggar peraturan sedia dimaklumi. Menurut peraturan Dewan Rakyat, penggunaan bahasa Melayu dalam sidang ialah satu kewajiban atau hak, bukannya suatu keistimewaan, manakala bahasa Inggris hanya boleh digunakan selepas mendapat perkenan tuan yang dipertua. Malangnya, ada ahli parlimen dengan sewenang-wenang dan bangga menggunakan bahasa Inggris tanpa kebenaran. Walaupun ada ketikanya mereka meminta izin selepas bercakap. Mereka hanya bersandar pada frasa dengan izin selepas mengeluarkan bahasa Inggris tanpa menunggu maklum balas daripada yang dipertua dewan. Malah, kadangkala tonggok peneraju persidangan pun terkeluar bahasa Inggris. Bahasa Inggris jelas menjadi senjata melengkapkan pesona seseorang ahli dewan bahawasanya mereka mempunyai nilai keintelektualan yang status sosial tinggi. Bahasa Inggris menjadi tanda aras kehebatan seseorang, tidak boleh ditinggalkan biarpun dengan hanya mengucapkan sebaris ayat. Selain itu, penggunaan bahasa kurang sopan atau bersifat seksis menyalahi peraturan mesyuarat perkara 36/4 juga terlalu berleluasa hingga sukar dikawal. Bertempiklah speaker atau timbalannya untuk meredahkan keadaan, tetapi maki hamun seperti tiada batasan lagi. Inilah masalah menghantui persidangan Dewan Rakyat, sedangkan rakyat menyerahkan mandat kepada mereka untuk memberikan contoh dan teladan baik sebagai pemimpin menjaga tata tertib. Sampai bilahkah situasi sebegini mewarnai Dewan Rakyat? Atau memang perangai mereka seharusnya dikekalkan begitu bagi memberikan merit kepada seorang wakil rakyat berani? Jika keadaan itu mahu diredahkan, apakah kaedahnya? Dalam konteks ini, ada dua kaedah dapat memastikan pelanggaran peraturan itu tidak berlaku, yaitu pertama, secara ideologikal atau pendidikan sahsia, manakala kedua penguatkuasaan peraturan dengan hukuman bersesuaian. Bagi memastikan semua ahli Dewan Rakyat boleh berbahasa Melayu dengan betul dan baik, semua parti hendaklah menyaring calon pilihan raya dengan ketat bagi mengelakkan wujudnya ahli parlimen tidak pandai berbahasa Melayu. Hal ini dapat dilakukan jika semua parti menyedari
penting bahasa kebangsaan dikuasai wakil mereka. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan persembahan sama seperti maksud peribahasa, 10 jong masuk ke pelabuhan, anjing tetap bercawat ekor. Sekiranya semua ahli Dewan Rakyat itu sedia bijaksana menggunakan bahasa Melayu, tetapi tetap bersikap degil daripada mengikut peraturan, hukuman penggantungan daripada menghadiri sidang mesti dikuatkuasakan sepenuhnya. Namun, bukanlah mudah bagi yang dipertua untuk menggantung atau mengusir ahli dewan pada setiap masa, kerana itu hanya mengurangkan perbahasan. Bahkan, mereka digantung memperoleh merit pula sebagai wakil rakyat berani. Oleh itu, sistem denda dengan pemotongan allowance kehadiran mereka seperti turut disentuh dalam akhbar ini Ahad lalu menjadi alternatif terbaik walaupun tidak terlalu menjejaskan mereka.